Okay, hari ni since form 2 yang kat rumah pun dia join kelas. So teacher nak ambil peluang ni untuk terangkan lebih lanjut pasal paper 1 bahagian last sekali. Bahagian 5. Okay? Okay. Bahagian ni, part 5 ni, teach nak jawab dia ada tiga langkah. Pertama, kita kena baca the whole petikan. Baca the whole petikan dulu. Okay? Step kedua, tengok pilihan jawapan. Pilihan jawapan ada apa? Tengok setiap satu pilihan jawapan tu. Okey? Ada 8 pilihan jawapan tapi tempat kosong kita cuma ada 6. Langkah ketiga, patah balik petikan tu sambil kita jawab, sambil kita baca tu, terus kita jawab isi tempat kosong berdasarkan yang kita langkah kedua yang kita baca tadi. Faham? Siapa nak ulang balik? 3 langkah tu. Silakan. Langkah pertama baca petikan penuh. Habis langkah kedua baca pilihan jawapan. Langkah ketiga baca petikan balik sambil jawab soalan. Kiranya langkah ketiga tu baru kita mula menjawab. Bukan langkah pertama tu apa? Kita baca tu terus cari jawapan kat bawah, tak boleh. Kalau dia pun dapat betul tu nasib je. Tak tentu 6 tu betul. Okay, so yang kat rumah form tu teacher pun hari tu rasa tahun lepas tak sempat terangkan bahagian last ni. So teacher dah terangkan lagi sekali. Step pertama, kita nak baca dulu the whole petikan. Step kedua, kita baca pilihan jawapan. Dan yang ketiga baru kita mula menjawab. Okay, mari kita tengok petikan ni pasal apa. Dia boleh tengok depan atau boleh tengok handphone masing-masing. Sudah bagi dah tadi kan. Okay, tajuk dia A Friend of the Environment. Environment is suasana. Sekitaran, alam sekitar. Sama tu. Alam sekitar dengan persekitaran. Sama tu bahasa Melayu, tak sama kan? Okay, environment tu antara perkataan bahasa Inggeris yang orang selalu salah eja. Percaya? Percaya. Tertinggal huruf apa? N. Ada environment tu ada N. Yang selepas O tu, yang tu yang selalu tertinggal. Penyakit. Okay? Siapa nak mula baca? Orang rupanya. Siapa nak mula baca? Cuba baca mula. Saya. Silakan. Sabrina. Sabrina is a friend of the environment. She practices the idea of going green. How does she do it? Cukup. Okay, Sabrina dikata sahabat kepada alam sekitar. Dia mengamalkan. Praktis kat situ. The idea of going green. Biasa dengar going green? Biasa dengar? Going green macam mesra alam. Tahu? Okay. How does she do it? Okay, ada tempat kosong 35. Okay, tempat kosong ni, tempat kosong ni, ayat ni sama ada dia berkaitan dengan ayat sebelum dia atau ayat selepas. Faham? Ada mencabar sikit dari tempat kosong ni di tengah-tengah. Sebab kita tak tahu dia berkaitan dengan ayat sebelum yang do it tu ke atau berkaitan dengan ayat selepas. Tidak. Kita sambung dulu. Siapa nak sambung? Form 2? Form 3 tak nak dah ni. Orang pengecut. Form 2. Form 2. Kau tak suka baca? Kalau teacher dulu, teacher berburu-buru nak baca. Kenapa orang tak suka baca? Saya lagi teacher. Silakan Akil. Dia baca. The butcher, fishmonger, and vegetable seller will pack the meat, fish, and vegetable that she buy into this plastic container. Then she carries all her purchase in the return basket. She always brings
tiffin carrier to the shop or food stall when she buy cooked food. Okay, dah baca. Baca, Miss. Baca. Hello. Kurang jawab yang kat sini ni. Siapa? Pemotong daging. Pemotong penjual ikan lah, fishmonger. Dan penjual sayur. Pemotong tu penjual lah. Dan daging lah. Kalau nak potong, orang jual mesti potong kan. Akan membungkus daging, ikan dan sayur that she buys. Si Sabrina beli into this plastic containers. Ke dalam bekas plastik. Kemudian dia bawa semua purchases. What's that? Purchases. Semua yang dibeli. Yang dibeli. Belian. So purchase ni dia ada dua maksud. Dia boleh jadi verb membeli. Atau noun belian. Bukan berlian, belian. So dia kata dia membawa semua hasil belian dia tu in the hotel. Sebut dia. Rotan kan? Rotan tu slang kan sikit. Slang kan? Tak slang? Gitu lah sebut dia. She always bring tiffin carriers. Pernah dengar tiffin? Tiffin carriers, pernah dengar? Apa tu? Mangkuk tingkat, yes. Orang panggil tiffin kan? Dia siap bawa lagi mangkuk tingkat tu ke kedai atau gerai makanan bila dia beli makanan dan siap masak. Pernah nampak orang? Ke korang buat? Itu selalu buat kalau pergi kedai beli lauk. Bawa siap-siap Tupperware. Kalau sampai rumah, letak atas meja je. Jimat plastik. Lepas tu sekarang kan baik kita celup sendiri kan makanan. Kalau kita makan, kalau sesiapa yang membeli lah, tapi mak korang dah dimasak. Okey, perangai yang kedua. Adik Akil. Adik Akil. Yeah. Perangai dua. Being a member of the town council nature club, Sabrina helped to organize activities and conduct workshop for children, housewife and senior citizens. She tells them that they can be friends of environment that like her too. She reminds the participants who attend her workshop to put unwanted items into the correct color bins. The color bins are for paper products such as newspaper, book, cardboard, and envelopes. The brown bin for glass products such as bottle and vase, except for mirror and glass pane. Sabrina tells the participant not to put tin with oil or use it paint into the orange color bin. Panjang cerita perangai dua tu, dia cerita pasal tong-tong kita semula warna-warna kan. Okay, Sabrina dia kata dia seorang ahli kelab dalam sekitar tu. Membantu menganjurkan aktiviti dan menganjurkan workshop. What's that? Workshop? Bengkel untuk anak-anak, suri rumah, and senior citizen. What's that? Senior citizen. Senior? Apa maksud senior citizen? Warga emas. Warga emas umur berapa? 60 tahun ke atas. Ya, 60 tahun ke atas. Hari warga emas pun ada. 1 hari bulan 10. Saya ingat sebab birthday arwah Mak Mutul. Bulan 10. Betul mana ni? She tells them that they can be friends of the environment. Betul. Dia cakap lah masa buat bengkel tu kan. You all pun boleh jadi orang yang masalah macam saya ni, dia kata. She reminds the participant dan mengingatkan peserta yang hadir bengkel tu untuk meletakkan unwanted items, iaitu barangan tak terpakai ke dalam tong yang warna yang betul lah.
Kalau warna biru untuk apa? Kertas. Kertas seperti bla 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 dia tulis kat situ. Yang warna coklat tu untuk apa? Seperti botol. Bottles and vases sebut dia. What the vases? Basuh. Okay. Kecuali tu cermin tingkap gelas tak nak. Tu tak boleh kita semuanya. Okey, lepas tu ada G pula. Sabrina cuma beritahu peserta tidak meletakkan tin dengan cat yang dah lama, dah usang ke dalam. Maksudnya tin yang dah berkarat dia tak masukkan. Kena tin baru je kot. Tahu tak kan? Okey, perenggan ada 3. Dennis Kushairi. Perenggan 3. The children like to attend the workshops that Sabrina conducts once a month in the community hall. The children enjoy cutting, pasting, stitching, and gluing parts together to make new and useful items. Sabrina. Cukup. Dia kata kanak-kanak suka datang workshop ni. Yang Sabrina conduct ni. Berapa kerak dia punya bengkel tu? Sebulan sekali kan dia kata. Okey. Lepas tu kanak-kanak tu ada Pak Kusuf, kanak-kanak tu dia kata dia buat apa tu? Potong, pasting, tampal, stitching, jahit, gluing, tampal lagi parts together to make new and useful items. Macam barang-barang yang kita sebelum tu kan dia buat jadi satu barang baru and useful, berguna. Okay, renggan seterusnya. Ya, Christina. Sabrina lives in a single-story house. There are many pails and containers around the compound. She leaves them there to collect rainwater that is later used to water the plants and wash the porch. Sabrina tinggal dekat rumah setingkat lah, single story. Ada banyak baldi dan bekas-bekas sekeliling kawasan rumah dia. Dia tinggalkan, dia biarkan bekas-bekas tu untuk kutip. Dah kumpul air hujan sebab dia nak guna later, dia nak guna untuk buat siram pokok dan basuh porch dia. Siapa selalu buat macam tu? Dia ada tadah air hujan. Siapa kat rumah tak ada? Tak ada. Tak ada aircon tu je tak ada. Aircon je tak ada untuk siram pokok. Okay. Last one dia kata Sabrina is someone who walks the talk. Nanti kan tak walks the talk. Walks the talk. Okay, walks the talk ni kalau bahasa biasa kita sebut cakap serupa Vicky. Dengar? Dia buat apa yang dia cakap. Tu dah maksudnya walks the talk. Everyone in the community admires her. Admires mean mengagumi. Sebab dia buat, dia cakap tu dia buat. Okay, walks the talk. Okay, faham dah cerita dia lebih kurang macam mana? Kita tengok pilihan jawapan. Okay, A. The red coloured bins are for plastic containers and aluminium cans. Tadi kita ada cerita pasal bekas warna. Dalam petikan atas ada bekas warna biru dengan coklat kan? So kat merah ni mungkin air ni guna dekat yang tempat tadi tu. Okey lah kan? Ada warna merah? Ada. Okey, B kan? Yang ketiga tu cerita orange tak? Dia yang A ni cerita pasal ayat warna merah. Boleh ke tak? Okay, B. She educates, dia mendidik adult community, community dewasa on the importance of separating and sorting. Apa maksud separate? Asyik. Sorting? Separate and sorting beza je. Okay, separate tu kita pisahkan asing. Sorting tu kita asingkan ikut kategori. Sort tu ikut apa? Ikut warna ke, jenis ke, contoh. Kalau separate tu just pisah saja. Just asingkan je. Tapi sort tu dia ada kategori. Okay, tu jawapan B. Kan ada tak dekat mana. C. She uses unwanted things as
as materials to make handicraft item. Dia menggunakan bahan-bahan yang tak digendaki, unwanted. As materials, materials means bahan. Untuk membuat barang handicraft. Handicraft? What's handicraft? Craft tangan. Craft tangan. Okay. Sambung baca. After finish, sambung baca. Ha? Kat mana ni? Ha? Kat mana? Kat mana? D. Mimpi Mimpi. Depan sekali pun boleh mimpi. Dia sudah depan lagi dia. Macam mana boleh langsung tak buat apa-apa Boleh duduk tegak macam tu je. Masuk solat kan? Langsung tak buat apa-apa. Pegang apa-apa tak? Sampai boleh mimpi lah. Dia sebut kat mana tadi? Kat mana ikut? Dia sebut B kan tadi? The handicraft items are then discarded. What's that? Discarded. Buang. Dibuang. Dibuang. Dalam tong biru. Kan? Salin maksud perkataan ke. Ada satu, memanglah satu buku PI tu untuk buat kerja. Mungkin ada satu buku contoh nak beri maksud ke. Okay, E. When she goes to the market, she brings along plastic containers and hello. And alah, selengkan je. Gelap-gelap baca kau ni dah. Dia baca tak dengar suara tu. Plastic container and basket. Okay, she put some away. Okay, a bag ni maksudnya serbuk jentik-jentik. Dengar tak? Kat mana? She puts up a bag into the water to prevent mosquitoes from breeding in it. Dia letak sedikit serbuk jentik-jentik ke dalam air untuk mengelakkan nyamuk daripada breeding. Breeding means bukan membiak. Okay. Ada ke cerita serbuk jentik-jentik kat atas sesuai ke nak sambung? G. The orange coloured bin. Orange pula. Tadi H tu merah. For plastic containers and drink cans. And last one. Macam ni. Mereka, tak tahu lah mereka ni siapa ni. Boleh menggunakan atau give away, memberi barangan itu sebagai hadiah kepada kawan, guru dan saudara mara. Barang apa? Okey, dah kita habis set kedua. Dah tengok dah 8 pilihan jawapan. Kita nak pilih 6, nanti kita tengok dekat petikan kita. Okey, patah balik soalan dari awal. Okey, yang kat rumah kita nak baca sambil isi jawapan Okey, nak mula balik. Echa, boleh baca Echa? Sabrina is a friend of the environment. She practices the idea of going green. How does she do it? Okay. So, what's the answer for 35? What do you think? Echa? E. Tengok E tu dia kata apa? When she goes to the market, she brings along plastic containers and a rotan basket. Bila dia pergi pasar, dia bawa bekas plastik dan bako rotan. Tengok ayat selepas dia. Dia cerita pasal apa? Orang jual daging, jual ikan, jual sayur, membungkus ikan, daging dan sayur yang dibeli ke dalam bekas plastik. Sesuai tak? Sesuai tak?
Jauh sangatnya itu. Macam awal sangat? Bila macam ayat tu sepatutnya lepas. Maksudnya, Maksudnya macam ayat yang I tu lepas dia pergi pasar. ayat I selepas dia pergi pasar? Misalkan lepas tu kan dia cerita kan, dia cerita akan packing. Kiranya ayat tu lepas yang pergi pasar tu lah. Dia kan kalau ikut dia punya cadangan tu kan sebelum kan. Tapi sepatutnya dia mesti lepas. Okey, kalau bukan jawapannya I, jawapan yang mana? Apa benda? Sekarang ni dia nak jawapan I tu ada kaitan dengan ayat selepas. Cuba baca balik. Bila dia pergi pasar, dia bawa bekal plastik dengan bakul rotan. Lepas tu penjual ikan, penjual sayur, penjual daging tu, dia bungkuskan sayur, daging dan ikan yang dibeli dalam bekal-bekal plastik tu. Ya, so kiranya jawapan 35 tu berkaitan dengan ayat selepas. Itu cabaran bila jawapan tu kat tengah-tengah. Contoh macam nombor 39. Kita tengok nombor 39 dengan nombor 40. Itu tak ada masalah. Sebab dia memang tak akan berkaitan dengan perenggan baru. Dia mesti berkaitan dengan ayat yang sebelum dia je. Itu kuranglah sikit cabarannya. Tapi kalau kat tengah-tengah ni memang kita kena tengok balik pilihan. Nak kaitkan dengan ayat sebelum atau ayat selepas. Okay? So 35 jawapannya I. Okay, kita nak masuk perenggan kedua. Kaisara, perenggan 2. Being a member of the town council's nature club, Sabrina helps to organize activities and conduct workshops for children, housewives, and senior citizens. She tells them that they can be friends of the environment like her too. She reminds the participants who attend the workshop to put unwanted items into the correct color bin. The blue bins are for paper products. 36 jawapannya apa? Ni kita pergi langkah yang ketiga ni. Kita nak sambil baca dan sambil jawab. Bukan baca je. Apa jawapan 36? Yang kat sini, home 3. Apa jawapan 36? B? B tu dia kata apa? Tadi ayat sebelum 36, dia kata Sabrina ni bagi tahu mereka, iaitu anak-anak dalam suri rumah dan warga emas tu, yang diorang pun boleh jadi rakan alam sekitar macam dia juga. 36 dia kata B Dia mendidik komuniti dewasa tentang kepentingan mengasingkan sampah. Dia mengingatkan peserta yang bla bla bla. Okay. So 36 jawapannya B, betul? Kan kita nak cerita sambung pasal tong-tong tu. Okay, nombor 37. Mula-mula dia cerita pasal tong biru. Lepas tu tong coklat. So 37 tu nak cerita pasal tong warna apa? Sebab ada ayat terakhir kan? Perenggan 2 ayat terakhir. Itu the orange coloured pin. So jawapan nombor 37 adalah G. Jawapan itu sajalah nak mengelirukan. Kan? Okay. Okay, perenggan 3, Syamim. The children. The children like to attend the workshop that Sabrina conducts once a month in the community hall. The children enjoy cutting. Jawapan 38 apa? Jawapan 38. Form 3? C tu kata apa? Ayat sebelum tu, kanak-kanak suka pergi bengkel Sabrina yang sebelum sekali ni. C, dia menggunakan barangan terpakai sebagai bahan untuk membuat craft tangan. 38 C.
Lepas tu cerita dia apa? Budak-budak tu suka potong lah bla bla bla, nak buat barang baru 39. Hey, barangan baru dan useful tadi mereka boleh guna atau beri hadiah kepada kawan bla bla bla. Okey, 39H, 38C, 39H. Okey, perenggan 4, Zaid Asfar. Ya. Perenggan 4. Sabrina lives in a single-story house. There are many pails and containers around the compound. She leaves them there to collect rainwater that is later used to water the plants and wash the pots. So what's the answer for number 40? Dia ayat terakhir tu dia kata dia tak ada air tu untuk kumpul, tak ada bekas tu biarkan bekas untuk kumpul air hujan yang kemudian digunakan untuk siram pokok dan basuh pot. D. Apa beza pot dengan garaj? Dua-dua bahasa Inggeris lah. Pot dengan garaj. Pos garaj betul. Pos betul. Pos tu dia terbuka. Kebanyakan rumah kita sebenarnya memang pos. Garaj ni macam rumah orang putih. Dinding sekali. Rumah orang putih selalu kan dia orang ada garaj yang lepas masuk kereta tu orang tutup. Itu garaj. Kita punya style pos sebab memang terbuka kan. Kalau tak kisahlah rumah rumahan ke rumah kampung ke, mereka memang macam rumah saudara kecil kat Secangkang, dia style garaj. Tapi pintu pun dah rosak dah. Tengah je. Dulu masa mula-mula buat, rumah dia dulu masa mula buat ada tak mandi. Kalau rumah ada tak mandi. Dia cakap nak kat tangan tadi. Okay, so 40 jawapannya F. Dia cerita letak sebut jentik-jentik dalam air tu. Sebab nak elak nyamuk daripada membiak. Okay? Okay, nampak tak idea dia macam mana? Baru nampak macam ada cahaya. Bukan cahaya malaikat, cahaya. Siapa tengok cerita tu? Siapa tengok cerita tu? Cerita cahaya malam-malam tu. Pukul 10. Jangan tengok, mengarut lah cerita tu. Ya Allah. Cerita-cerita Melayu ni semakin mengarut, okey? Jadi orang tak faham apa benda yang pendosa-pendosa ni. Tak payah. Dia tengok, kalau tak tengok tak payah tengok. Yang dah tengok tu, dia dah tertengok, dia nak tengok je. Yang dah tak tengok tak payah lah. Okay, yang kat rumah okay ya, form 2 especially sebab form 2 masih blur-blur lagi. Kita nak pergi petikan yang kedua. Okey, nak pergi yang kedua.
yang kedua, the birthday surprise. Okay, tak apa, kita buat sama-sama lagi. Nanti ada satu petikan tu untuk korang buat sendiri. Okay, the birthday surprise. Tak boleh besarkan lah. Mesti ada something wrong kat rumah ni. Boleh tekan plus. Adam Faris. Baik, teacher. Adam. Form 3. Baca, the birthday surprise. Amira and Najwa. Nak cakap apa? Adam. Tak dengar, tak gerak pun mic-nya. Hai Sarah. Ya, teacher. Hai Sarah baca Amira and Najwa. Amira and Najwa are sisters. Amira has been living in Petaling Jaya for a few years while her sister has just moved from their hometown in Ipoh. Hence, Amira has been introducing her to some of her friends. Okey, cukup. Amira dan Najwa ni dia kata dia orang ni beradik. Tinggal kat Petaling Jaya. Manakala kakak dia baru pindah dari kampung di Ipoh. Hands apa hands? Hands. H-E-N-C. Nak dengar tak? Hands itu erti dengan das. Nak dengar? Oleh itu. Macam so lah. Tapi so tu dia conjunction. Yang tu dia penanda wacana. Oleh itu. Amira dia introducing, memperkenalkan si Najwa tu dengan kawan-kawan dia. Okay, so 407.5 dekat tengah-tengah tu. Today, Darwish Yusuf. Today is a perfect day to have a gathering. It is Najwa's birthday. So Amira wants to give her a surprise birthday party. She has also ordered a big chocolate cake with 24 candles. When everything is ready, Amira tells her sister that they are going out for lunch. Okay, cukup. So hari ini yang kita presentation. Hari ini hari yang sempurna untuk buat satu perjumpaan sebab hari ini Najwa. Amira nak buat satu kejutan surprise. Surprise kena hati-hati Surprise pun antara ejaan yang selalu orang salah. Percaya? Tu tinggal apa? R. Tu pernah sebut surprise. Boleh tak tertinggal R tu. Dia dah tempah kek coklat yang besar. Penuh dah tak 24. Mesti besar betul kan? Mesti lebih besar daripada segi resepi. Bayangkan segi resepi tu dah tak 24 pun dah penuh kan? Mesti lebih besar lagi. 24. Kalau teacher tahu ni, boleh letak 40 lagi. Boleh letak 50 kek, 40. Apa? 40 ringgit. Berapa lubang. Ni apa kek tu? Sudah semua dah sedia. Amira beritahulah kakak dia nak keluar makan lunch. Ni contoh petikan yang melibatkan perbualan pula. Ada perbualan kat situ. Nak pergi mana ni? Tanya Najwa. Amira cakap apa? Rahsia. Tapi saya tahu mesti suka. Dah, sekarang pergi pakai baju hidung dulu sikit. Kata Amira. In excitement, what's that? Keterujaan, excitement. Okay, tempat kosong. So tempat kosong tu mesti
apa perbualan juga lah kan? Sebab dia tengah cakap. Mungkin tak? Lepas tu kiranya A tu siapa yang cakap? Si A 3.7 tu siapa yang cakap? Najwa kan? Lepas tu Amira kata rahsia lagi. Okay, lepas tu as it is Amira's first time going to the restaurant, he has some difficulty finding the location. Sekarang dia boleh siapa? Najwa kan? Amira pun pertama kali pergi situ dah sudah. Dia ada kesukaran sikit nak cari location. Apa tak ada Google Maps ke kan? Apa susah? Ha? Okay, dia kata tak ada data. Ada data. Where is this place? Komplain Najwa. Kita kena pergi. Do we really have to go? Lapar ni. Let's just call it off. Tadi tak? Batalkan. Ya, cancel. C for cancel. Ada satu lagi, put off. P for postpone. Nah, ini kita panggil phrase atau bahasa Melayu dia frasa. Kalau frasa tu dia terdiri daripada lebih daripada satu perkataan. Dia tak boleh kita cari dalam kamus, kita cari put, cari off. Cari put, letak, off, mati. Letak mati tak boleh. Frasa kita kena cari dua perkataan tu. Tapi ni tips nak ingat dia P untuk postpone. Apa postpone? Cancel je lah. Kita pergi je lah makan sendiri. Tapi si Amira kata Amira cakap apa? Tak boleh. Semua orang tunggu kita ni. Matters Amira. Matters here means merungut. Tak boleh lah. Kita merungut. Siapa orang selalu buat kan? Fikah je anggun. Selalu buat. Rungut Amira. Sebab dia tengah kaji location dekat GPS dia tu. Lepas tu Najwa cakap apa? Kenapa semua nak tunggu kita ni? Gimana? What's going on? Kata Najwa. The more suspicious Najwa become, the more she would not stop talking. Suspicious means? Ragu-ragu. Lagilah dia tak berhenti cakap. Sebenarnya mesti kaitan dengan ayat hujung dia. Dia tak akan berkaitan dengan ayat selepas. Okay, akhirnya adik-beradik tu pun sampai dekat restoran. Fortunately, what's that? Apa pula? Fortunately. Tiba-tiba kan? Mujur dah. Mujur. Tahu mujur? Apa? Masih baik. Masih baik. Mujurlah dia kata. Kawan-kawan dia masih ada kat situ. Surprise! Sampai to the car as soon as they see the girls. 40. Si Najwa kata thanks but my birthday is next month. Betul lah dia tak boleh agak kan? Kita belum nak tunggu. Okay. So ceritanya begitulah pasal Amira dengan Najwa. Jom kita tengok pilihan jawapan. Safi? Safi Adeli. Ya. Baca. Dari mana? Dari mana? Kat mana kita sekarang? Hello? Hello. Unfortunately. Ke bawah lagi. Unfortunately. Baca A. Baca A. Sekarang kita nak pergi langkah yang kedua. Tengok pilihan jawapan. A apa A? What is the occasion? Occasion. Occasion. Occasion apa occasion? Majlis. Majlis, acara, upacara tu, whatever. Okay, B Safi? She invites some of her friends and asks them to meet up at a restaurant. Macam mana sebut restoran tu? Restoran tu bahasa Melayu. Restoran. Salah juga.
Restoran, bakunya. Restoran. Seperti restoran. Dia menjumpa beberapa orang kawan dan minta mereka berjumpa di sebuah restoran. Okay, B jawapan B. Z Harisa. Yeah. C please. Najwa's face darkens as she sees the party decorations. Muka dia gelap ke? Cerita kat sini. Macam disco lah kita kan? Macam nak pergi ke? Muka Najwa gelap ke? Dia tak kaku. Kejut. Gelap terus. Saya rasa muka dia darker ni kan, macam dia blushing tau. Blushing tak? Blush, muka blush kan. Terus darker. Bila dia nampak parti, hiasan parti tu. Okay, D Z. D. O Z. D. Najwa does not know many people yet. Najwa dia tak kenal ramai orang lagi. Ayat D tu. Okay. Okay, kita tengok pilihan jawapan seterusnya. Hafiz Aiman. Hafiz Aiman. Yeah. Sambung baca. Kat mana? Kat mana? E. Amira was to drive wheel instead to the sister in Jason Christian. Amira perlu memandu sambil mendengar her sister's incessant questions. Soalan yang tak berhenti. Saya tanya je. Jawapan E tu. Amira memandu sambil mendengar soalan tanpa henti dari kakaknya. Okey, sambung F. Hafiz Aiman. Najwa looked at the birthday cake in puzzlement. Puzzlement. What's that? Puzzlement. Kebingungan. Kan? Dia tengok dekat dia hanya dalam keadaan kebingungan. Bingung. Bengong ke? Sama. Sama tak? Bingung dengan bengong. Sama tak? Tinggi sangat. Okey, J. Putri. Putri Yusrina. Kalau tak ada gambar mic, kita tak boleh cakap kan? Ada, mungkin dia pakai PC tapi tak ada. Memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, okey? Zulaika. Zulaika apa nama dia? Tak Safi ya? Zulaika. Gila. Ji. Hello. Both sisters end up driving round and round for almost an hour. Kedua-dua adik-beradik itu driving round and round almost an hour. Apa maksud itu? Pusing-pusing. Dekat sejam pusing cari restoran ni. Okay, last one. Laika. Najwa knows a lot of people from her workplace. Najwa kenal ramai orang dari tempat kerja. Dia tempat kerja pula. Okey, dah tengok pilihan jawapan. Sekarang kita nak isi tempat kosong. Okey. Jawab dah sendiri dulu. Saya bagi 5 minit je. Cuba buat dulu kat rumah. 35 hingga 40. Ya, seperti jadi lampu ni.
Dia ada hampir tidur. Mana? Tanya. Siapa tidur tu? Abang siapa tidur? Adik dia report abang dia tidur. Tapi saya kalau nampak mic tu. Siapa dah tidur tu? Sempat tengok. Kau tutup je Ikhwan. Terus ke belakang pula. Satu, dua. Satu. Empat, lima, tujuh. Empat, sembilan, sepuluh. Dah. Akil form 3. Akil form 3. Ya. Amira dan Najwa, ambil baca, lepas tu isi sekali jawapan. Amira and Najwa are sisters. Amira has been living in Petaling Jaya for a few years, while her sister has just moved from their hometown in Ipoh. 35. What's the answer for 35? G. Huh? G. G? G eh? G gorilla? Yes. Huh? Yeah. Yeah, okay. G dia kata G both sister Apa driving pula? Takkan tiba-tiba kita driving. G tu sasar salah. Apa jawapan 35? D donkey? Najwa tak kenal ramai orang lagi. Oleh itu, Amira pun kenalkan dia dengan kawan-kawan dia sesuai. Okay? So 35 D. Continue. Hana Sumaya. Ada tak? Hana belanja.
Tapi tak gerak aku mic keluar. Tak dengar lah, Ana pelan sangat. Kuatkan sikit volume tu. Today is a perfect day to have a gathering. It is Najwa's birthday, so Amira wants to give her a surprise birthday party. Kau nak cara mana ni? Teacher pun tak dengar. Dah habis kot? Okay, today is the perfect day to have a gathering. It is Najwa's birthday, so Amira wants to give her a surprise birthday party. 36? B. Dia menjemput kawan-kawan ke restoran. Okay, 36B. Okay. 36B, 37 yang ayat sebelum tu dia Amira dia suruh Najwa pergi pakai baju elok sikit. 37? A. Okay, kebetulan A tu ayat dia ada perbualan kan. Okay. Ada acara apa ni? Oh, rahsia. 37 A, 38 G. Ni yang kita drive-drive tu kan. Sebab dia ada kesukaran nak cari location. Dah pusing round-round pun tak jumpa. 38G. Okay, 39 pun ayat dekat hujung. 39E, Amira perlu memalu sambil mendengar soalan tanpa henti kakaknya. Kan sebelum tu dia kata kakak dia tak berhenti cakap. 39E, okay, last one, 40. Nazarah nampak birthday cake kan. So, kan dia, sebelum tu kan surprise. Dia melihat kek hari jadi tu dalam kebingungan. Kasihlah birthday saya bulan depan gitu. Okay, 40F. Okay, nak pergi petikan yang ketiga. Yang ketiga ni pasal Mother Teresa. Pernah dengar? Nah. Siapa cakap pernah tu? Siapa tu Mother Teresa? Nan tu apa? Apa? Palak? Dia ke? Bahasa Melayu dia bahasa Melayu tu ke? NUN. Atau Nan tu Ya. Namanya Rahib. RAHIB. Dia dengan paderi kan. Kata diorang tak kahwin tapi diorang tu cakap apa? Orang kata dah tahu dah. Bolong ada. Bisa awak. Oh. Salah. Nak baca? Tak boleh. Kita pun nak suruh buat dulu. Okey, petikan 3 ni buat sendiri. Ikut langkah yang teacher ajar tadi. Langkah pertama baca dulu petikan tu, pendek tu. Satu kertas je. Langkah kedua baca pilihan jawapan. Langkah ketiga baru cuba jawab. Nanti kita bincang terus.
Dah ke? Dah? Dah? Dah eh? Belum? Nah ya. Okay, yang kat rumah ada nak bincang ya. Mother Teresa and Immortal Soul. Okay, Ikuan. Mulalah. Sambil baca terus isi jawapan lah Dia dapat kan. Service to mankind. Service to mankind is the greatest service to God. In our lifetime, one such soul will Mother Teresa has worked selflessly for the better levels who is shunned by society. Dia tu ayat tu. Mother Teresa has worked selflessly. Maknanya dia tak fikir diri sendiri lah tau. For the betterment of lepers. Lepers ni pesakit-pesakit kusta. Pesakit kusta dia penyakit kulit lah. Yang telah dibuang oleh masyarakat. Orang macam tak nak lah. Dia tak nak lah orang kusta ni pergi jauh-jauh lah, kena halau lah sebab nanti boleh berjangkit. 35. B. She was born in Suje. Today the capital of Macedonia on 27 August 1910. Sebab selepas pun dia katakan pada usia 18 dia meninggalkan rumah ibu bapanya di Skopje. So nak cakap yang ayat 35 tu dia lahir dekat mana. Okay? Okay, siapa nak sambung? Form 3 sini, yang sini. Yang kat sini. Tunggu. Ikut nak sambung? Silakan. After a few months training. Mana? 36. Tiba-tiba nantilah. At the age of 18. At the age of 18, she left the parental home in school and joined the Sisters of Loreto, the highest committee of nuns with
mission ni Calcutta dekat India. C. 36C. After a few months training in Delhi, she was sent to India. In 1928, she took the initial vows as a nun. I see tu betul 36C. She took her initial vows as a nun. Dia apa orang kata macam apa tu vows? Dia ikrar yang pertama, ikrar yang pertama sebagai seorang rahib. Macam baru akad sumpah lah. Oh, saya seorang bla 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 macam itulah. Pada tahun 1928 tu. Umur berapa masa tu? Umur berapa dia masa tu? 18 tahun lah. Kan tadi lahir 1910. Muda lagi masa tu kan. Okay, continue. From 1929. From 1929 to 1948, Mother Teresa taught at South Mary's. Sen. Dia sebenarnya ejaan panjang dia SAINT. Selalu tak jumpa macam tu ST. Apa yang korang selalu nampak? Dekat evidence ada Ambulance St. John, kan nampak? Dia sebenarnya SAINT sebutan dia, short form dia ST. St. John, St. Mary. So sekarang St. Mary's High School di Calcutta, but the suffering and poverty, she lives outside the walls and such a big impression on her. Suffering and poverty. What's that poverty? Kemiskinan. Okay, 37. Jawapannya apa? E. 37E. Baca. The primary task of this organization was to government care for seated living prepared. Soon, voluntary helpers joined punishment support. It came from various church organization which made it possible to start one of the missionaries of charity. Dulu diorang macam susah lah kan, derita miskin, tapi dah ada voluntary helpers, ada bantuan sukarelawan. Orang tu datang untuk join dan dapat bantuan kewangan. So dia bolehlah mulakan dia punya apalah program ni, Missionaries of Charity. Continue, Mother Teresa. Mother Teresa stood as an icon of peace, love and service to humanity. 38. Dia G apa G? Oh, mentang-mentang bukan dalam community Kita tengok ayat apa. Mother Teresa stood as an icon of peace. Dia jadi icon lah. Icon sebenarnya icon kan? Icon ketenangan, sayang dan perkhidmatan kemanusiaan. Humanity. Okay. 138, lepas tu ayat selepas tu dia menerima 124 award. So 38 tu berkaitan dengan ayat sebelum atau ayat selepas. Jawapannya A. Soon she became a known personality for her all over the world. She received about 124 prestigious awards. Anugerah berprestige. Okay, 38A. Continue. In 1992, she received about ayat selepas 38. She received about 124 prestigious awards such as Padma Shri Award 1992. The Nobel Peace Prize in 1970. And many others. Okay, 39. She was beacon of hope. Ayat selepas 39 tu. Apa jawapan 39? Mother Teresa took her last breath on blah 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 at the age of 87. She was a beacon of hope for D. Her tireless faith and devotion to humanity
will serve as an inspiration to our future generation. Tuliskan ayat tu Ikhwan, mana Teresa? My Teresa will continue to live in universe of millions dan slowly shining citizen for intention. Okay, itulah semangat Mother Teresa. Kita sudah jawapan 35, B, 36, C, 36C, 37, E, 38, A, 39, 40, D. Okay, so mungkin petikan ni kalau dia mencabar sikit sebab ada banyak perkataan-perkataan baru kan. Okay, kalau kita tengok soalan ni, pilihan jawapan kita ambil adalah H dengan H kan? Kadang-kadang ayat macam tu kita bagi, saya bagi ayat panjang-panjang macam H tu. H tu ayat panjang kan? Itulah macam ayat panjang dia ikut jawapan. So tips dia memang kena ada connection antara ayat sebelum dan selepas tu. Dia tak boleh main star je atau jangan tertipu dengan ada perkataan humility. Ujungnya humility. Jawapan humility lah kot. Tak. Melainkan memang boleh connect lah. Okay? Okay, macam mana rasa kelas petang? So-so. Sebab nanti pun korang pun sebenarnya memang kena buat petang. Sebab malam memang nak peruntukkan untuk darjah 6, form 1, form 2. Darjah 6, form 1, form 2. Kita pun nak masuk endemic kan. So macam kita mungkin akan slowly ke live tuition yang biasa lah. Sebab form 3 kan belajar sekolah pagi. Jadi tuition tu memang bawa petang. Lepas nanti bulan puasa pun dah nak kena bawa ke siang. Okey, terima kasih. Cukup dulu untuk hari ni. Nanti Jumaat tak ada kelas lah Dah tak ada kelas Jumaat lah. So nanti next class teacher nak bincang yang sains. Kerja itu. Okay. Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih teacher. Bye.